Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Malam ini kita digemparkan dengan satu keputusan terkini daripada Anwar Ibrahim. Ramai yang mengambil kesempatan untuk memaksa Anwar Ibrahim meletak jawatan gara-gara pemilihan PKR baru-baru ini. Terutamanya para hater beliau. Mereka sibuk memaksa Anwar Ibrahim meletakkan jawatan dengan tuduhan kononnya Anwar Ibrahim mengamalkan nepotisme, mengamalkan politik keluarga dalam parti PKR. Mereka coba melaga-lagakan Anwar Ibrahim dengan Rafizi Ramli. Tapi rupa-rupanya dalam keadaan seperti itu, Anwar Ibrahim bukan seperti pemimpin-pemimpin yang lain. Rafizi dan Anwar Ibrahim mempunyai identiti yang luar biasa. Beliau tidak mengeluh, beliau tidak letak jawatan, tetapi beliau sanggup meneruskan tanggung jawab sebagai Perdana Menteri. Anwar Ibrahim menegaskan, saya akan teruskan tanggung jawab sebagai Perdana Menteri tanpa gangguan kompromi. Keputusan Muktamad Anwar Ibrahim ini memang akan mengecewakan ramai orang, terutamanya para pembenci beliau. Dalam pada itu, Datuk Seri Anwar Ibrahim menyatakan bahawa beliau menegaskan akan meneruskan tanggung jawab sebagai Perdana Menteri tanpa gangguan maupun kompromi. Selepas Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur memutuskan menolak permohonan Anwar Ibrahim tentang rujukan 8 persoalan undang-undang, 8 persoalan undang-undang ke Mahkamah Persekutuan. Sebelum kita teruskan ulasan kali ini, saya nak kongsi dengan anda tentang satu produk, Transfer Factor for Life. Produk ini sangat bagus. Secara ringkasnya, kita kena penyakit, kena daya imun badan kita yang lemah. Kita juga sembuh kena daya imun badan kita yang menjadi kuat. Untuk mendapatkan kekuatan imun badan itu, makan produk ini. Produk ini sangat baik, halal, dan juga lulus KKM. Ianya telah akan meningkatkan daya imun badan kita sehingga 400% dan mendidik imun badan kita melawan daripada dalam bagi menyembuhkan kita. Kita sembuh bukan kena ubat semata-mata, tetapi disembuhkan total oleh kekuatan daya imun badan kita. Jadi cepat dapatkan produk ini melalui nombor telefon yang tertera. Saudara-saudara sekalian, Anwar Ibrahim menyatakan keputusan yang luar biasa dan tegas. Anwar Ibrahim sebelum itu memohon untuk merujuk 8 persoalan undang-undang ke Mahkamah Persekutuan, antaranya sama ada Perdana Menteri mempunyai imuniti terhadap tindakan undang-undang. Dalam pada itu, apa yang menggemparkan kita ialah Anwar Ibrahim mempersoalkan 8 persoalan undang-undang ke Mahkamah Persekutuan, antaranya sama ada Perdana Menteri imuniti terhadap saman. Sebenarnya pada pendapat saya, apa yang Anwar lakukan ini sebenarnya untuk memberikan duluan kepada banyak orang. Jadi selepas ini, Anwar Ibrahim selepas kalah di dalam mahkamah baru-baru ini, maka berita buruk kepada semua Perdana Menteri selepas ini, kamu tiada imuniti. Sebenarnya inilah yang bagus. Saudara-saudara sekalian, Anwar memohon Mahkamah Persekutuan menjawab persoalan termasuk sama ada perkara-perkara yang muktamad seperti perkara 38, 49 dan apalagi itu perkara-perkara yang berkaitan 40, 39, 43. Adakah seorang Perdana Menteri yang sedang memegang jawatan ada imuniti untuk disaman? Jadi selepas ini peringatan kepada semua Perdana Menteri, Anda tidak ada kekebalan. Jadi sebenarnya Anwar Ibrahim bukanlah mahu kebal daripada saman, tapi ini berita buruk kepada semua Perdana Menteri selepas ini. Kamu tiada kekebalan terhadap undang-undang. Bijaksana kan Anwar? Inilah kebijakan sebenar Anwar. Beliau bukan sebenarnya mahu semata-mata untuk bebas daripada saman, tetapi dia nak mahu supaya tiada lagi satu orang pun di Malaysia ini yang boleh menggunakan kuasa sewenang-wenangnya. Dengan kekebalan itu, Anwar Ibrahim kuku. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Benarkah KJ akan masuk kabinet? Adakah ini satu peluang reformasi atau perjudian politik?
Ramai orang yang tertanya-tanya tertunggu-tunggu apa langkah seterusnya dalam drama politik Malaysia yang sedang panas berlaku ini, khususnya melibatkan kerajaan perpaduan pimpinan Anwar Ibrahim. Ada yang menjangkakan KJ akan masuk kabinet, tapi ada juga yang mengatakan bahwa KJ tidak akan masuk kabinet. Agak-agak mana satu yang akan sesuai bagi KJ? Pada pendapat anda semua, mana satukah yang paling sesuai untuk KJ? Tetap berehat dan keluar sekejap, ataupun dah mula masuk semula? Tuliskan di ruangan komen. Khairi Jamaluddin masuk kabinet, peluang reformasi atau perjudian politik? Ketika Khairi Jamaluddin sudah menjenamakan semula dirinya lebih daripada sekadar ahli politik, muncul cakap-cakap politik yang mendakwa bekas menteri dan ketua pemuda UMNO itu bakal menyertai kabinet. Dia seolah-olah menjadi orang terbuang sebelum dipecat daripada UMNO pada akhir tahun 2023 selepas berseteru dengan Presiden parti itu Ahmad Zahid Hamidi. Sebelum itu, ketika PRU, dia dibawa keluar dari kerusi selamat di Rembau Negeri Sembilan untuk bertanding di kerusi selamat untuk Pakatan Harapan PH, iaitu di Sungai Buloh. Walaupun memberikan saingan sengit, Khairi gagal merampas kerusi berkenan. Dia kalah kepada bekas Bendahari Agung MIC, R. Ramanan, yang bertanding sebagai calon PKR PH. Saudara, apa pendapat anda? Layakkah Rafizi masuk dalam KJ masuk dalam kabinet terkini? Sebelum kita teruskan ulasan kali ini, saya nak kongsi dengan anda semua satu produk yang paling terbaik yang ada dalam hidup saya, yaitu tentang Transuvector for Life. Produk ini bukan obat, produk ini ialah produk yang meningkatkan daya imun badan kita. Secara ringkasnya, kita kena penyakit karena daya imun badan kita yang lemah. Kita kena penyakit kerana imun badan kita yang bodoh. Apabila imun badan kita rendah dan imun badan kita jadi bodoh, kita akan kena penyakit. Tetapi berita baiknya ialah apabila imun badan kita dikuatkan semula, dididik menjadi bijaksana, badan kita akan sembuh daripada semua jenis penyakit. Jadi tujuan produk ini ialah meningkatkan daya imun badan kita. Jangan tunggu sampai badan kita dah tak larat lagi nak sembuh, barulah kita terhege-hege nak mencari produk di sana sini. Jawapan sudah ada di mata depan kita. Jawapan sudah ada di hadapan kita, di mata kita. Kenapa nak tunggu lagi? Ambil peluang ini, hubungi nombor yang tertera. Baiklah, saya nak cerita sekarang tentang penganalisis politik menyatakan, P. Sivarumurugam Pandian menyatakan bahawa beliau menganggap kabar angin Khairi akan kembali sebagai menteri sebagai simbol usaha pemodenan dan penjenamaan semula UMNO bagi menarik pengundi UMNO yang muda, pengundi bandar dan kelompok sederhana. Ahli akademik di Universiti Sains Malaysia itu berpendapat, andainya pemimpin UMNO bersedia menerima semula Khairi Jamaluddin 49 tahun dan tidak menganggap tokoh itu sebagai ancaman, ia boleh menjadi langkah pendamai untuk merapatkan jurang dalam parti. Khairi dilihat sebagai individu yang pandai berbicara, progresif dan memahami isu semasa. Namun dia perlu meyakinkan barisan pemimpin lama supaya mereka tidak melihatnya sebagai ancaman. Sebaliknya, rakan dalam perjuangan parti dan negara, katanya pada Malaysia kini. Sivamurugan juga menyatakan bahawa Khairi sudah membentuk naratif dan mendapat pengiktirafan kukuh melalui media. Namun, peranan sebagai menteri memerlukan tokoh berkenan lebih daripada itu. Khairi, kata Sivamurugan, perlu menunjukkan kesungguhan dan kesanggupan politik dinamik dan mendapat kepercayaan orang ramai. Ia juga boleh dilihat sebagai kesediaan kerajaan untuk memberi peluang kedua dan menghargai merit melalui pendekatan yang lebih inklusif, pragmatik dan berorientasikan reformasi, katanya. Menurut Sivamurugan lagi, jika peluang yang disebut-sebut ini muncul, Khairi wajar melihatnya sebagai kemunculan semula daripada cuti politik seperti yang pernah dilalui oleh bapa mentuanya Allahyarham Abdullah Ahmad Badawi.
Untuk rekod, suatu ketika dulu Abdullah pernah terbuang daripada arus perdana UMNO di sebalik jawatannya yang kanan dalam politik parti itu. Ekoran memilih untuk bersama kem Tengku Razali Hamzah yang mencabar Dr. Mahathir pada tahun 1987. Di sebalik posisinya sebagai naib presiden, Abdullah hanya menyertai kabinet 3 tahun kemudian sebelum menjadi Perdana Menteri pada 2003. Ketua penyelidikan di firma O2 Research, Anis Anwar, berkata reaksi rakyat terhadap kabar angin kemasukan semula Khairi ke kabinet bergantung kepada peranan yang bakal dimainkan. Kemasukan semula Khairi mungkin sekadar mengisi kekosongan yang ditinggalkan Tengku Zafrul, menjadikan pelantikan itu sebagai penyelesaian sementara dan bukan penegasan reformasi jangka panjang. Namun jika UMNO mengambil peluang ini untuk menaikkan semula Khairi ke lapisan kepimpinan utama, itu menunjukkan kesediaan mereka mengembalikan dia sebagai tokoh parti penting politik, katanya. Anis berkata kemasukan Khairi akan menjadi ujian segera sama ada Khairi dan Perdana Menteri Anwar Ibrahim boleh menyesuaikan visinya dalam pentadbiran harian. Sekiranya berlaku pertembungan rakyat mungkin memihak kepada Khairi dan ini boleh memberi kesan kepada modal politik kerajaan. Namun jika prestasi kerajaan meningkat dengan kehadiran Khairi, perbandingan antara sebelum Khairi dan selepas Khairi akan berpihak kepada beliau, iaitu Anwar. Hanya jika Perdana Menteri berjaya menampilkan kejayaan itu sebagai hasil kolektif kabinet melalui agenda reformasi madani, barulah kerajaan akan mendapat manfaat lebih besar, katanya. Anis juga berpendapat walaupun Khairi boleh mengisi kekosongan yang ditinggalkan Menteri Ekonomi Rafizi Ramli dan Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Sekitar Nik Nazmi Nik Ahmad yang mungkin hanya bersifat sementara. Bagaimana pula pendapat anda? Ada beberapa orang memberikan komen di dalam ruangan komen di Malaysia kini. Beliau memberikan komen yang luar biasa. Kata Yellow Camel, kalau saya KJ, saya mesti permohonan masuk fikir buat ini timingnya. Kembali ke UMNO, I rasa bukan satu langkah baik untuk KJ, katanya. Anyway, don't worry about KJ coming future. Dia ini paling smart among 70 era politikan in Malaysia. KJ pasti tahu apa hala tuju